bekerja di badan swasta sekalipun, terus laksanakan tugasan kita dengan penuh integriti. Okay? Jadi terus tetap bersama-sama dengan kami. Pelbagai lagi konsep menarik kita nak bawakan selepas ni forum bicara adin. Kita dengarkan bersama dulu daripada Mahir Zain. Ini dia Sami, AKM Inspirasi Info Ya Islami. مسكين قلبك لا يقوى تحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات باسا أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى Assalamualaikum, saya Faiz Haji Osman. Ketika wabak COVID-19 melanda dunia hari ini, tentu kita perlu mendapatkan sumber-sumber berita dan perkembangan terkini situasi dalam negara. Dalam kegairahan tersebut, pastikan berita diperolehi daripada sumber yang sah dan berautoriti daripada pihak kerajaan. Hentikan penyebaran berita-berita palsu yang akan mencetuskan suasana panik dan menggugat ketenteraman awam. Ingat, tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada individu yang menyebarkan berita palsu. Tak pasti, jangan kongsi. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diiki. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abd at-taqiyyal ghaniyal khafi." Maksudnya,
Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Dengarkan forum bicara ad-din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio IKIM, Inspirasi Informasi Islami, atau yang sedang menonton di platform media sosial. Forum bicara ad-din ini diterbitkan oleh Haja Fairuz binti Haji Nordin, saya Nur Syahidah binti Abdul Jalil, Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menjadi moderator untuk kali ini. Dan alhamdulillah ya, topik kita pada hari ini ialah tentang menempatkan bakat anak-anak di persada negara. Dan bersama-sama kita pada hari ini untuk membincangkan topik ini ialah dua orang tetamu yang istimewa dan pakar dalam bidang masing-masing. Dan panel pertama kita ialah Puan Syukri Hazwani binti Muhammad Sapawi, merupakan guru di SRA Jaim An-Nuriyah Melaka. Beliau sebelum ini menjadi tetamu dalam program Kaunselor Anda terbitan Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Cikgu Hazwani hari ini? Alhamdulillah. Panel kedua kita ialah yang bahagia Prof. Madya Dr. Muhammad Nahar bin Muhammad Ashad dari Kuliah Ekonomi dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa. Doktor, macam mana hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Dan pada para pendengar IKIM FM, saya ucapkan di mana saja anda berada, kekal menjaga SOP dan kesihatan. Alhamdulillah. Topik sebenarnya topik menempatkan bakat anak-anak di persada negara ini dilihat sesuai sebenarnya dengan pembukaan penggal pertama sesi persekolahan 2001-2022 untuk penggal ketiga, sebab dia menceritakan tentang bakat dan kemahiran anak-anak muda, anak-anak kita semua, bagaimana bakat ini mereka ini boleh kita teroka, serlahkan, dan begitu juga tentang kepentingan bakat dan kemahiran ini dalam perspektif ekonomi dan negara. Dan dalam forum ini kita ada 3 pusingan kepada panel, kedua-dua panel kita. Untuk pusingan pertama dan kedua, setiap panel diberi masa lebih kurang 8 ke 10 minit untuk memberi ulasan. Manakala di hujung nanti dalam pusingan ketiga kita akan jemput setiap panel untuk simpulkan, mungkin buat ringkasan dalam 1 hingga 2 minit. Dan untuk pusingan pertama ini, saya akan mulakan dulu dengan Cikgu Hazwani. Cikgu, setiap anak muridnya berpotensi dan ada bakat tersendiri. Saya pasti cikgu pun mesti selalu lihat anak-anak murid bakat mereka di sekolah. Ada yang menyelak, ada yang mungkin kurang menonjol, tapi tak bermaksud mereka ini tiada bakat ataupun tiada kemahiran. Bagaimana kita sebagai ibu bapa penjaga guru sendiri untuk membantu anak-anak untuk mencincin bakat mereka dan menggalakkan anak-anak ini tadi untuk menjadi kreatif, berani dan tidak berputus asa. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Moderator Puan Syahidah. Dan terima kasih juga kepada Radio IKIM yang sudi menjemput saya bersama dengan orang-orang hebat hari ini. Sebenarnya juga senang, tapi insyaAllah lah dengan pengalaman yang saya ada, yang saya lalui, insyaAllah saya akan kongsikan bersama-sama. Baik, berkenaan dengan menempatkan anak-anak di persada negara. Berkenaan dengan soalan yang Puan Moderator ajukan tadi, apakah peranan kan kita sebagai ibu bapa
penjaga maupun seperti saya seorang guru, kita nak bantu anak-anak ni untuk mereka mencungkil bakat mereka sendiri dan kita nak galakkan anak-anak ni untuk jadi anak-anak yang kreatif, berani dan tidak putus asa. Okey, baik. Melihat kepada situasi semasa kita sekarang dalam keadaan dunia yang semakin berkembang pesat ni dari sudut teknologinya, dari gaya pemikiran anak-anak itu sendiri. Jadi secara tak langsung sebenarnya anak-anak kita ni dah diasuh untuk mereka ketengahkan bakat mereka ni dalam bidang yang mereka minat sendiri. Dan saya percaya dan boleh dikatakan bahawa sebilangan besar anak-anak murid ni, macam anak-anak murid saya sendirilah, mereka ni dah ada peranti sendiri ataupun dah ada gadget mereka sendiri. Sama ada mereka ni berkongsi dengan adik-beradik lain ataupun mereka memiliki gadget itu sepenuhnya. Dan dalam keadaan endemik yang masih berlanjutan lagi sehingga kini, pembelajaran anak-anak ni lebih banyak secara atas talian. Walaupun kita tengok sekarang sekolah dah dibolehkan secara bersemuka, tapi masih ada lagi sesi pembelajaran secara online yang mana ada aliran kelas yang dijalankan secara penggiliran di sekolah. Okey. Baik, maka apabila masih berlakunya lagi proses pembelajaran secara online ataupun PGPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah, maka anak-anak ni sebenarnya lebih banyak menghabiskan masa mereka depan gadget mereka, depan laptop, depan handphone mereka. Dan macam sekarang lah kita tahu kan semuanya dihubung jari. Jadi bagi saya tak ada masalah lah untuk kita sebagai ibu bapa atau penjaga, malah guru itu sendiri pun nak lihat sejauh mana bakat yang ada pada murid-murid dan anak inilah khususnya. Baik, maka dengan tugasan yang diberikan oleh guru, latihan-latihan atas talian, ujian atas talian, contohnya seperti MT-KAFA yang telah menggantikan UPKK pada hujung tahun 2021 baru-baru ini, murid-murid semua menjalankan ujian UPKK dan telah digantikan dengan MT-KAFA, modul pembelajaran kelas asas Fardu Ain, sepenuhnya 100% dijalankan secara online, secara atas talian. Dan juga selain daripada itu, banyak juga pertandingan-pertandingan yang dijalankan secara online juga kan. Macam sambutan Amal Merdeka. Jadi murid-murid ni lebih banyak menunjukkan bakat mereka secara atas talian. Okey, jadi tugasan yang diberikan oleh guru-guru ni secara tak langsung telah melatih anak-anak ni untuk mereka lebih berbakat, terutamanya dalam bidang teknologi lah yang saya boleh kata antara bidang yang penting pada masa ni. Dan dalam bidang teknologi ni jugalah sebenarnya bakat anak-anak tu dapat dikembangkan lagi kepada pelbagai bidang yang mereka minat. Pentingnya bakat dan kreativiti murid tu sebenarnya adalah sebagai salah satu penyumbang pada ekonomi negara kita. Contohnya lah, saya bagi contoh. Anak-anak ni dia berpotensi untuk menjadi seorang jurutera. Maka guru-guru ataupun ibu bapa mereka akan menyalahkan bakat anak-anak ni untuk memasuki pertandingan reka bentuk contohnya. Jadi mereka ni lebih yakin dalam menghasilkan sesuatu idea yang luar biasa. Tapi walau bagaimanapun terdapat kelemahannya kat sini di mana bakat yang dicongkil tu ianya tidak bergerak seiring dengan keberanian mereka jika mereka ni terpaksa berdepan dengan pelbagai risiko dan halangan. Contohnya tak ada peluang di luar, tak ada dorongan daripada pihak tertentu ataupun mungkin juga mereka ni takut nak tunjukkan bakat mereka ni sendiri. Sebab bila dah terbiasa dengan online, jadi mereka tak terbiasa dengan berhadapan di halayak maknanya secara live, secara langsung. Jadi itu yang kita nak mainkan peranan kita sebagai ibu bapa ataupun guru kat sini. Selain daripada bakat, kita nak congkilkan rasa berani mereka ni untuk menunjukkan bakat mereka. Jadi saya nak kongsikan juga pada hari ini beberapa kaedah yang saya kaji yang mana ia boleh diguna pakai oleh ibu bapa atau penjaga, malah guru itu juga sendiri untuk memupuk keberanian murid. Yang pertamanya ialah dengan memberikan galakan penuh kepada anak-anak. Ini biasalah kita dengar. Dan setiap ibu bapa, setiap guru akan menggalakkan anak-anak mereka. Tapi dalam konteks memberikan galakan penuh kepada anak-anak ni, kita kena ingat dalam memberi galakan, kita kena merasai apa yang anak-anak tu rasa. Kita nak anak-anak ni berbakat dalam bidang jurutera, maka sebagai guru atau ibu bapa atau penjaga tu sendiri, dia kena duduk dalam keadaan anak-anak tu sendiri. Dan dia kena belajar bersama dengan anak-anak tu. Nak anak-anak ni
hafiz tentang Al-Quran, maka ibu bapa kena sama-sama menghafaz dengan anak. Macam itulah contohnya. Baik, yang keduanya ialah membiarkan anak-anak ni berkreativiti dengan hasil mereka sendiri. Maknanya dalam istilah lainnya, tiada paksaan. Tidak boleh memaksa anak tu untuk melakukan sesuatu di luar bakat mereka. Ada anak-anak ni dia dah berbakat tentang dia dah berkemahiran tentang reka bina. Tapi mak dia tak nak, mak dia nak anak dia jadi doktor. Jadi dia memaksa menghantar anaknya ke kelas latihan, tuition, kelas bimbingan dan sebagainya dengan bakat-bakat yang dipaksa oleh pihak-pihak tertentu. Jadi untuk menghasilkan satu bakat yang tinggi, ibu bapa atau guru ni kena mainkan peranan untuk memberi ruang agar anak-anak ni berkreativiti dengan bakat mereka sendiri, mengikut kepada kemampuan anak-anak ni lah. Baik, yang ketiganya ialah memberikan kata-kata perangsang atau motivasi. Macam saya selaku panel jemputan dalam kaunselor anda, pengalaman saya lah, banyaklah selepas-lepas tu ramailah ada penjaga ibu bapa yang berjumpa dengan saya yang minta macam mana kita nak didik anak-anak kita ni. Macam dia benar dia kata, anak saya, cikgu anak saya ni tak nak ikut apa yang saya suruh, tak nak buat apa yang saya suruh. Okay, sebenarnya kita kena tengok balik, kita kena muhasabah balik diri kita sebagai ibu bapa, sebagai penjaga. Apa perangsang kita pada mereka? Apa kata-kata yang boleh memotivasikan diri mereka untuk terangsang melakukan perkara yang mereka minati? Gunakan perkataan-perkataan yang sesuai. Contoh macam saya lah, walaupun saya dari negeri Melaka sendiri, kita tak boleh nak cakap macam tu. Orang Melaka memang dah terbiasa guna perkataan-perkataan yang macam ni. Tak boleh. Kita kena elakkan. Gunakan perkataan yang boleh menaikkan semangat dia. Tak boleh kata, sebab orang Melaka memang dah terbiasa kata macam ni. Kita kena ubah yang tu. Contoh, kalau anak-anak ni buat satu kerja, kita belum siap lagi tapi kita dah cakap, boleh buat ke tu? Macam mana tu hasilnya tu? Cantik ke tak cantik kan? Kita belum apa-apa lagi dah petikaikan hasil yang belum siap tu. Sebaliknya kita kena ubah. Okey, kita kena bagi ayat-ayat yang lebih baik. Contohnya, ni kalau bertanding ni boleh menang ni. Contoh, ataupun hebatnya lain daripada lain awak ni. Bagi satu kata atau pujian, walaupun kita tahu hasilnya tidaklah sehebat mana atau segah mana, tapi dengan kata-kata yang baik tu sebenarnya dapat memberikan satu bimbingan mereka sendiri dalam jiwa mereka sendiri. Dan yang terakhirnya ialah menerangkan kebaikan dan juga keburukan sebenar bagi sesuatu keadaan tu. Kita kena ceritakan semula situasi sebenar satu keadaan. Kadang-kadang anak-anak ni dia minat, tapi dia tidak didedahkan dengan pendedahan yang sebenar. Tidak diceritakan dengan situasi yang sebenar. Dia minat untuk dalam bidang kejuruteraan kita, tapi dia tak tahu apa sebab akibat akan berlaku. Contoh tu kita kena bagi tahulah, apa akan berlaku kalau hasil mereka ni ditolak. Apa akan berlaku jika hasil kerja mereka ni tidak diterima oleh mana-mana pihak. Jadi mereka ni boleh bersedia. Mereka boleh bersedia dan mereka boleh paksa diri mereka untuk menjadi lebih kreatif dan juga lebih bijak dalam menangani masalah untuk mereka kekalkan bakat mereka. Dan secara tak langsung dengan dorongan inilah akan menjadikan mereka murid atau anak-anak atau orang yang tidak mudah berputus asa. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Hazwani di atas tip-tip bagaimana kita nak cungkil bakat anak kita. Saya sebenarnya tertarik dengan tips yang pertama tu tips yang mudah iaitu beri galakan penuh tetapi kat hujung ni dia cakap letakkan rasai dalam keadaan anak tu sendiri. Contohnya juga menusuk kalbu. Kalau kita nak anak kita menghafal Al-Quran kita sendiri kena hafal Al-Quran kita tak boleh serahkan tanggungjawab menghafal Al-Quran tu kepada anak itu tadi. Kita kena bagi contoh Dan terima kasih Cikgu Hazwani. Kali ni kita nak tanya pula Dr. Muhammad Nahar. Tadi kita dah dengar Cikgu Hazwani share tipsnya macam mana kita boleh menyerlahkan dan menggalakkan anak murid menjadi kreatif, berani dan menguasai kemahiran termasuk kemahiran baru. Dan dalam hal ini mungkin Dr. Nahar nak boleh kongsikan kepada kita semua kenapa sebenarnya bakat dan kemahiran ini sesuatu yang penting dalam ekonomi dan apa pula kaitannya dengan talent driven economic development dalam konteks negara kita ini. Silakan Doktor. Terima kasih Puan Syahidah dan juga Cikgu Hazwani atas
kupasan yang menarik sebentar tadi. Dan dari soalan yang diberikan kepada saya ni sebenarnya soalan yang melompat galah daripada perbincangan yang awal, kerana perbincangan yang awal berkisar tentang isu mencongkil bakat anak-anak dari peringkat sekolah, dan kemudian soalan ditanyakan melibatkan talent driven economic development, atau dalam bahasa Melayunya pembangunan ekonomi yang dipacu oleh bakat. Biar saya jelaskan sedikit sebanyak tentang istilah yang disebutkan tadi, talent driven economic development. Ada juga satu lagi konsep yang sedang berkembang dan semakin mendapat perhatian para penyelidik, iaitu talent driven organisation. Semua istilah-istilah ini sebenarnya berkisar kepada konsep K-economy atau knowledge economy. Dan apabila kita bercakap tentang knowledge, ilmu, kita tidak boleh berpisah dengan penerapan yang paling asas dari peringkat sekolah rendah, menengah, dan kemudian jika para pelajar tersebut ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti, college dan sebagainya, itu merupakan pelaburan modal insan yang seterusnya lah. Dan di situ kita dalam membangunkan ekonomi, kita perlukan modal insan yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran tinggi. Jadi mengenal pasti bakat, memupuk bakat terutama dari peringkat awal untuk memenuhi keperluan tenaga kerja negara, itu sangat penting. Dan ini memerlukan proses perancangan di peringkat awal, preschool, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Kurikulum perlu disemak kembali untuk diselaraskan dengan apa yang disebutkan tadi, talent driven economic development. Talent driven economic development sikit sebanyak kadang-kadang kita kena sedar kenapa sekarang ni disebut talent driven economy. Kalau kita balik kepada zaman di mana syarikat-syarikat merupakan raja, corporations are king, mereka tidak memberi perhatian yang sewajarnya kepada kebajikan pekerja. Jadi kalau pada waktu itu, dalam istilah Melayunya kita sebut buruh. Jadi istilah pekerja itu sendiri sebenarnya berevolusi. Kita panggil buruh, kemudian pekerja, dan sekarang bakat atau talent. Di situ sebenarnya melibatkan sikap syarikat, terutamanya syarikat-syarikat corporations yang besar, dalam memberikan layanan terhadap pekerja sendiri. Semasa zaman revolusi industri contohnya, para pekerja bukanlah orang yang mempunyai kemahiran tinggi ataupun pengetahuan tinggi. Mereka hanya sebagai pekerja-pekerja bawahan yang melakukan kerja-kerja kasar, buruh kita panggil. Kemudian apabila syarikat-syarikat mula mengenjak ke inovasi dan sebagainya, kita pula diperkenakan dengan konsep pekerja kepala putih, pekerja kepala biru. Di situ pun dah menunjukkan ada berlaku perubahan dalam sikap syarikat dalam memberikan nilai terhadap pekerja mereka sendiri. Dan sekarang dengan generasi baru mula masuk ke pasaran pekerjaan, banyak syarikat telah mengubah istilah pekerja itu sendiri menjadi talent. Talent untuk menunjukkan wujud democratization atau demokrasi kepada para pekerja. Para pekerja sekarang mempunyai lebih banyak flexibility. Mereka boleh meluahkan pandangan, pendapat, inovasi, kreativiti dalam operasi sesebuah syarikat itu sendiri. Jadi di situ talent dirasakan satu istilah yang penting. Untuk memenuhi talent driven economy, kalau kita faham maksud talent itu macam tu, di situ ia menuntut persediaan tenaga buruh atau tenaga kerja, saya pun dah sebut tenaga buruh tadi, tenaga kerja atau bakat yang sepatutnya untuk ekonomi yang memerlukan talent.
kita kena ingat dalam konteks negara yang lebih maju, syarikat-syarikat gergasi mereka mencari bakat-bakat dan mereka tidak mengongkong pencarian tersebut dalam konteks pasaran tempatan, pasaran kerja tempatan. Mereka akan memberi tawaran yang gaji yang baik dan mereka sedia membayar sesiapa sahaja yang memenuhi bakat ataupun kriteria yang diperlukan oleh syarikat tersebut. Kita boleh tengok General Electric contohnya adalah sebuah syarikat yang sangat terkenal dalam menghasilkan CEO yang kemudian akan menerajui Fortune 500 organizations. Mereka melihat pekerja mereka sebagai mempunyai bakat, leadership talent contohnya. Sekarang ada juga istilah dipanggil digital talent. Dan sales pun memerlukan, yang nak membuat jualan memerlukan bakat juga. Jadi bakat-bakat seperti ini, kalau kita tengok di peringkat sekolah, mungkin istilah bakat di peringkat sekolah tu lebih raw atau lebih mentah dalam konteks raw talent. Para pelajar tu perlu dicongkil bakat untuk diserlahkan bakat. Tapi bila dia masuk alam pekerjaan, mereka sudah mempunyai qualification, sudah mempunyai sijil-sijil tertentu. Bakat yang diperlukan dalam sebuah organisasi tidak semestinya bakat yang ditonjolkan oleh pelajar tersebut di sekolah. Bakat leadership contohnya mungkin boleh dipupuk di sekolah dan boleh diteruskan di peringkat organisasi. Tapi kalau di sekolah dicongkil bakat, contohnya bakat seni lukis, mungkin bila dia kerja nanti dia tak begitu terlibat dengan melukis. Jadi ada sedikit perbezaan bakat di peringkat sekolah yang kadang-kadang boleh diteruskan di peringkat pekerjaan, tetapi di peringkat pekerjaan yang lebih berteknologi tinggi, ia lebih berkisar kepada bakat-bakat dalam profesionalism dan juga bakat-bakat yang melibatkan inovasi tinggi. Di sinilah kita perlu memastikan negara kita terus menghasilkan modal-modal insan yang dapat memenuhi inspirasi yang seperti ini. Untuk itu, ingin saya tegaskan di sini, Malaysia banyak melahirkan bakat. Bakat-bakat kita ni bakat yang terpendam dan tersedia. Banyak bakat-bakat ini kalau dicari peluang tak wujud di negara kita, mereka boleh cari peluang di tempat lain. Jadi di situ kita kena sediakan peluang yang baik. Dan kita perlu fikirkan untuk negara kita, macam mana kalau orang luar yang datang ke negara kita untuk menonjolkan bakat mereka. Kita boleh lihat contoh negara di selatan semenanjung Malaysia, Singapura menjadi pusat di mana bakat-bakat dari seluruh dunia bersedia untuk datang dan menunjukkan bakat mereka di situ, menunjukkan kualiti, kemahiran tinggi, ilmu pengetahuan tinggi untuk satu prestasi ekonomi yang lebih tinggi di situ. Jadi itu yang kita mahukan untuk menginjakkan kedudukan ekonomi sekarang kepada sesuatu yang lebih hebat lagi di masa hadapan. Saya ingat cukup di situ dulu untuk waktu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Nahar. Ya, saya kira ni satu ulasan yang sangat baiklah untuk kepada kita semua dalam memahami tentang perkataan bakat tu sendiri. Dia berevolusi daripada dalam konteks pekerjaan daripada buruh, pekerja, kemudian bakat dan kita juga menyedari bahawa perbezaan istilah bakat tu di peringkat persekolahan
hinggalah dalam konteks tenaga kerja. Dan sebenarnya saya nampak di sini adalah aspek pendidikan dan latihan selepas persekolahan itu yang kritikal ya dalam membentuk satu bakat lah selepas untuk tenaga buruh. Dan baik, alhamdulillah kita masuk kepada pusingan kedua ya. Dan kita kembali kepada Cikgu Hazwani kita ya. Di Malaysia ni macam tadi Dr. Na pun ada sebut ya tentang kita di Malaysia ni ada bakat yang tak pendam ya, ada yang tersedia ya. Dan kita di Malaysia ni ada anak-anak yang genius ya, ada yang memiliki bakat tertentu sejak kecil. Bahkan kita ada pusat-pusat ya untuk anak-anak ini. Dan mungkin sebagai ibu bapa ya, atau penjaga atau guru, kita berbangga dan teruja ya, sehingga ada ketikanya mungkinlah ya kita terbebankan anak-anak ini dengan tanggungjawab yang berat ya pada usia mereka. Sedangkan anak-anak ini kita tahu dia ada keinginan sendiri, minat sendiri ya, nak bermain dengan rakan-rakan, dan mereka juga masih bawah umur. Jadi sekiranya kita melakukan perkara ini tanpa kita sedari ya, keadaan itu boleh membawa satu kerosakan lah kepada anak-anak tadi, yang mana mungkin boleh menghilangkan minat mereka ya, jadi berontak dan sebagainya. Dan akhirnya dia akan merugikan kita semualah, sebab negara kita hilang permata, hilang bakat dan kemahiran yang kita lihat dan kita rasa boleh berpotensi dalam ekonomi. Macam Dr. Nah sebutkan tadi, apa pandangan cikgu mengenai perkara ini? Silakan Cikgu Azwani. Terima kasih Puan Syaidah untuk ruangan yang kedua. Okey, baik. Saya tertarik jugalah bila dengan kata-kata Puan Syaidah yang mengatakan anak-anak ni seolah-olah mereka ni terbeban kan, kerana dengan tanggungjawab yang guru-guru, yang ibu bapa ni terlalu expect anak ni boleh pergi lebih jauh lagi, dan kita pun menggasak mereka dengan asuhan, dengan latihan, dengan didikan sehingga melampaui daripada batas usia mereka. Dan akhirnya perkara ni memberikan impak yang buruk kepada bukan saja anak-anak tu tapi kepada negara kan. InsyaAllah ini yang kita tak nak lah kan. Okay, saya selaku guru yang mengajar pendidikan agama, dan saya nak menyebutlah dalam aspek Islam kerana Islam sendiri mengajar manusia ni dalam seluruh aspek kehidupan. Dan dalam Islam juga peranan kita sebagai ibu bapa ni adalah satu peranan yang paling besar selain daripada guru, kerana ibu bapa lah yang akan menentukan sesuatu generasi ni. Maknanya tak ada istilah hal yang kata anak-anak, masa depan anak-anak ni adalah terserah di tangan guru. Tidak sedangkan pendidikan yang terbaik ni adalah bermula daripada rumah sendiri kan. Okey, dan kita juga pernah dengar satu hadis yang mengatakan setiap anak-anak ini adalah dilahirkan atas fitrah seperti kain putih, yang mana kedua ibu bapa mereka lah yang akan menjadikan mereka ni Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Baik. Fitrahnya anak-anak ni adalah sebagai jiwa kecil yang hidup mereka ni penuh dengan keriangan, penuh dengan gelak tawa kan. Kalau kita tengok anak-anak ni, diorang ni tak ada masalah pun sebenarnya kan. Kadang kita rasa macam nak jadi kanak-kanak pada semula kan. Sebab mereka ni memang fitrahnya, hidup mereka ni tak ada masalah yang boleh membebankan fikiran mereka. Dan mereka juga tak ada ruang dalam hidup mereka, satu ruang yang besar untuk mereka fikirkan apa keadaan mereka pada tahun-tahun mendatang, apa yang akan berlaku esok hari. Kerana istimewanya anak-anak kita ni di usia yang masih muda ni, mereka ni masih bersih dalam berfikir, dan mereka ni masih murni dalam meletakkan sesuatu yang kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, baik. Setiap bakat yang dimiliki oleh setiap individu adalah satu kelebihan mereka tersendiri. Kelebihan ni yang tak ada pada individu-individu lain. Dan kemampuan mereka ni jugalah sebenarnya menjadikan diri mereka, meletakkan posisi diri mereka pada satu tempat yang lebih baik berbanding dengan rakan-rakan seusia mereka kan. Tapi walau bagaimanapun, anak-anak ni yang ada bakat tersendiri ni, hakikatnya mereka ni sebenarnya sama je macam anak-anak lain kan. Sebab mereka juga perlukan masa untuk mereka bersukaria, masa untuk mereka berhibur, masa untuk mereka bergelak tawa, bermain bersama rakan-rakan dalam lingkungan usia yang sama dengan mereka kan. Jadi
Jadi kita kena fahamlah naluri seorang anak ni kita tak boleh nak samakan macam kita. Kita kena lebih merasai jiwa anak. Macam yang saya cakap pada pusing yang pertama tadi kan, untuk kita bagi galakan, bagi dorongan pada anak, kita kena duduk dan kena merasai jiwa anak itu. Dalam tempoh mereka yang orang kata nak berseronok kan, kemudian kita tutup ruang untuk mereka. Jadi ini yang menyebabkan bakat-bakat mereka terganggu sebenarnya kan. Jadi peranan kita lah sebagai ibu bapa, maupun penjaga ni sangat penting kan dalam memastikan kehidupan anak-anak ni tidak melebihi daripada batas yang sepatutnya. Okey, baik, saya nak bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya bagi jasad kamu ke atas kamu itu ada hak, dan sesungguhnya bagi anak kamu ke atas kamu itu ada hak. Maksud hadis Nabi SAW kat sini, anak ini ada hak pada kita dan kita juga ada hak ke atas anak. Begitulah. Dan kita kena lihat dan nilai semula hak anak-anak kita ni. Kita kena ingat bahawa zaman anak-anak ni sekali je untuk mereka. Jadi dalam memainkan peranan penting sebagai ibu bapa maupun penjaga atau guru di sekolah sekalipun, kita kenalah bijak dalam memainkan peranan agar ianya semua tidak melampau dan masih ada ruang untuk anak-anak tu menikmati dunia mereka sendiri. Dalam erti kata lainnya, kita ni dilaranglah dalam untuk pentingkan diri kita sendiri sebab sikap inilah yang akan merosakkan generasi di masa akan datang. Okey, kita tengok ada banyak kan contoh-contoh yang dah berlaku dekat negara kita. Macam Dr. Naha sebut tadi lah, banyak bakat-bakat yang hebat ni akhirnya tenggelam macam tu je, lenyap dan terhapus macam tu je. Anak didik yang asalnya sangat hebat dan mereka ni berkemahiran tinggi dalam sesuatu bidang yang menjangkaui pada usia mereka ni, tapi mereka telah digasak, diasuh, dilatih dengan lebih jauh sehinggalah melebihi daripada batasan yang sepatutnya, dan akhirnya anak didik tu hilang dunia nyata mereka kan, hilang hak mereka sebagai kanak-kanak biasa. Dan perkara seperti inilah yang bukan memberi kepentingan kepada negara, tapi akan menjatuhkan dan melenyapkan bakat-bakat baru untuk negara. Na'udzubillah. Baik, cuba kita kenang semula. Sebabkan saya ini mengajar dalam pendidikan agama, ada terselit juga dengan tentang sirah nabawiyah. Kita kenal semula kisah para nabi dan rasul terdahulu. Kisah-kisah rasul ni yang asalnya mereka ni juga melalui proses yang sama seperti manusia kan, kerana nabi dan rasul ni juga manusia cuma bezanya mereka maksum, mereka terpelihara daripada dosa, sedangkan kita manusia ni adalah manusia yang pendosa yang setiap hari kita melakukan dosa. Okey, kita tengok rasul, nabi semua asalnya mereka juga melalui proses yang sama seperti kita. Mereka ni dilahirkan, mereka melalui proses pembesaran daripada mereka bayi, jadi kanak-kanak, jadi remaja dan akhirnya mereka meningkat dewasa. Maknanya para nabi dan rasul ni juga pernahlah jadi kanak-kanak kan. Kalau kita tengok ada satu kisah yang disebut sebagai Sadr Syak, pembersihan hati ketika Nabi berusia, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 tahun ketika itu, yang mana Nabi waktu tu sedang bermain-main dengan rakan-rakan dia kan. Waktu tu Nabi juga di bawah jagaan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Okey. Dan maknanya kita tahulah zaman Nabi masa kecil pun dia pun bermain, dia pun hidup dengan zaman yang sama macam anak-anak sekarang lah kalau ikut kan. Jadi mereka juga menikmati zaman kanak-kanak mereka dengan baik kan. Kita tengok kita lihat semula pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan juga para nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain juga dilantik sebagai menteri bukan ketika mereka di awal usia tapi Rasulullah SAW sendiri juga dilantik menjadi rasul ketika usianya menjangkau 40 tahun. Maknanya dah jauh ke depan dan dah melalui pelbagai fasa kehidupan kan. Dan Rasulullah SAW juga bergiat aktif dalam perniagaan ini bukan sejak kecil tapi ketika usianya dalam lingkungan 20-an. Bermakna kat sini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan tempoh untuk para nabi dan rasul ini juga melalui satu proses kehidupan sebenar satu persatu, fasa demi fasa. Maknanya tak ada istilah lah nabi atau rasul ini dilantik seawal usia kanak-kanak kan. Dengan melalui proses kehidupan yang sepatutnya, jadi anak-anak hebat ni dia akan dapat terus menggilak bakat, terus
melihat bakat dan kelebihan mereka mengikut pada masa yang sesuai. Dan insyaAllah dengan cara ini sebenarnya bakat yang dimiliki itu dapat dikekalkan dan menjadi pemangkin buat generasi-generasi yang baru. Dan kita kena ingat satu perkara ya, jangan sesekali kita musnahkan satu keindahan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Maksudnya al-malu wal banun, harta dan anak-anak ini zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Masya Allah. Jadi janganlah kita ni sebagai ibu bapa atau guru, kita nak memperdagangkan pula bakat dan kelebihan yang ada pada anak-anak hari ini, kerana mereka ni adalah satu anugerah yang berat yang akan kita pertanggungan di sana nanti. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada ulasan menarik Cikgu Hazwani ya. Dan sukalah saya untuk mengulang kembali ya. Peranan pendidikan yang asas dan terbaik itu dia bermula dari rumah, dan peranan yang terbesar sekali sudah tentulah kepada ibu bapa dan ini sebenarnya memberi satu titik keinsafan lah dalam hati ya. Saya sendirilah sebagai ibu bapa ya, jangan sampai anak-anak kita hilang dunia nyata mereka, kata cikgu tadi, dalam sebagai seorang kanak-kanak. Baik, kita beralih kepada Dr. Muhammad Nahar menurut pandangan Dr. Nahar bagaimana sebenarnya penempatan bakat di negara kita lah, macam mana adakah Malaysia ni sebenarnya kondusif untuk ekonomi yang dipacu oleh bakat atau kemahiran macam yang doktor ada sebutkan dalam pusingan satu tadi, dan apa pula yang kita harus lakukan untuk mengurangkan kadar brain drain di negara kita, sebab doktor kata tadi kita dah ada bakat yang tersedia dan terpendam, kalau kita tak dapat cari kat sini kita boleh cari di luar. Dan mungkin doktor boleh beri ulasan tentang perkara ini. Silakan doktor. Okay, terima kasih Puan Syahidah dan juga Cikgu Hazwani, pada pendengar IKIM FM yang saya hormati sekalian. Sikit saya nak ulas tentang isu anak-anak pintar, anak-anak genius ni. Bila kita tengok cara-cara syarikat-syarikat mengambil para pekerja mereka, kita ada teori dalam bidang ekonomi buruh ni, kita panggil education as a signaling model. Education tu dia adalah sebagai satu signal, isyarat kepada para syarikat sejauh mana kita ni produktif atau tidak. Macam mana education ataupun pendidikan itu penting? Satu isyarat yang penting untuk para pelajar sedar dan sentiasa disedarkan tentang isu ini ialah mak ayah kita, cikgu kita selalu sebut belajar rajin-rajin, dapat keputusan yang baik. Sebab apa? Keputusan yang baik, CGPA yang baik, banyak A, maksudnya itu akan memberi isyarat kepada syarikat, ini bakal pekerja yang produktif, mempunyai bakat. Jadi kita tak dapat lari dari konteks pendidikan dan pencapaiannya. Tapi jenis mana pun kita, CGPA yang kita boleh dapat cuma 4.0 ya, paling tinggi kan. Itu je maksimum. Dan itu hanya satu isyarat. Banyak lagi isyarat yang para pekerja sebenarnya boleh sampaikan. Apakah isyarat-isyarat lain? Contohnya keterlibatan dalam kegiatan kurikulum. Itu juga penting, satu isyarat lain. Dan isyarat lain yang lagi, institusi yang kita pilih untuk kita lanjutkan ajaran. Kalau kita masuk ke universiti yang hebat-hebat, para syarikat tengok nama universiti, belum tengok keputusan kita pun, dia kata okey, ini satu cara yang baik. Dan itu antara isyarat-isyarat yang mana bila bakal pekerja itu cuba mencari pekerjaan, syarikat-syarikat sebenarnya dia melihat ini sebagai hanya isyarat. Itu satu teori lah yang dapat saya kaitkan tadi. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan kepada saya ialah tentang isu sejauh mana negara kita ni bersedia. Sebenarnya negara kita sekarang ini adalah dalam kedudukan yang paling baik dalam konteks mempunyai dividen demografik yang besar ataupun demografik dividen. Yang dimaksudkan dengan demografik dividen ialah bila mana peratus rakyat Malaysia, peratus rakyat sesebuah negara itu yang layak untuk mula bekerja,
kita ambil daripada umur 16 tahun sampai ke 60 lah. Peratusan rakyat Malaysia yang dalam lingkungan umur bekerja ini lebih 55% dalam, secara kasarnya dalam lingkungan tersebut, iaitu lebih daripada yang luar daripada skop population yang boleh bekerja. Maksudnya kita mempunyai demographic dividend, golongan-golongan ini yang mampu bekerja ini, kalau diberikan peluang pekerjaan, mereka mampu menanggung diri mereka dan juga tanggungan-tanggungan di bawah. Jadi, tugas sebuah negara, pemimpin, masyarakat dan seluruhnya ialah untuk memastikan mereka yang layak bekerja mendapat pekerjaan yang sewajarnya. Itu penting. Kalau tidak, kalau kita tak mampu siapkan peluang tersebut, kita akan terlepas demografik dividen ini sebab dia akan berlalu. Negara akan jadi negara menua tersebut. Jepun sedang pantas menjadi sebuah negara yang tua. Dan bila negara tua, rakyat tua lebih banyak daripada golongan yang bekerja, jadi dia ada sedikit masalah dalam konteks kemampuan untuk menanggung rakyat itu sendiri. Jadi Malaysia sekarang adalah dalam konteks demografik dividen. Jadi cabaran kita ialah COVID berlaku sebab ini. Nanti saya sentuh sedikit isu tersebut. Itu satu. Demografik dividen sangat tinggi sekarang untuk Malaysia. Terbaik. Yang kedua terbaik dalam konteks bakat yang kita ada ialah dari segi tenaga buruh yang mempunyai kelulusan peringkat lepasan sekolah menengah juga tinggi. Untuk lelaki contohnya dalam 70%, 71%, wanita dalam 69%. Begitu jumlahnya. Maksudnya labor force participation rate with tertiary education, tenaga buruh yang mempunyai kelulusan peringkat tinggi adalah tinggi, dan ini menunjukkan kita mempunyai bakat tersedia. Dan kemana bakat ini pergi, itu persoalan yang kita kena carilah. Sebab kalau kita tengok mutakhir ini ada desas-desus isu doktor, kontrak. Ada juga isu jurutera, miskin katanya. Dan isu-isu macam ini menunjukkan ada berlaku structural change, perubahan struktur dalam ekonomi yang perlu diselesaikan sepantas mungkin bagi memastikan mobility tenaga bakat yang kita telah bina selama ini mampu masuk dan menyumbang dengan baik terhadap ekonomi negara kita. Itu nombor dua. Nombor dua yang saya tegaskan ialah kita sedia sebab kita mempunyai tenaga kerja dengan kelulusan yang tinggi. Yang ketiga, kenapa saya kata Malaysia ni bersedia sekarang? Kalau kita tengok kesan COVID terhadap pasaran kerja negara, ada istilah yang kita sebut underemployment. Underemployment maksudnya mereka yang mempunyai kelulusan tinggi tetapi terpaksa membuat kerja yang hanya memerlukan kelulusan yang rendah. Disebabkan COVID, skill related underemployment, diterjemahkan cakap Melayu, underemployment yang melibatkan skill ni, mereka yang mempunyai pendidikan tinggi tetapi melakukan kerja di bawah daripada kelulusan mereka telah meningkat daripada tahun 2015 dalam 32%, tapi sebab COVID dia jadi 38%. Jadi menunjukkan di situ kita ada lebihan yang tidak dioptimumkan. Mereka mempunyai kelulusan tetapi mereka melakukan kerja di bawah kelulusan mereka. Dan ini kalau tidak diselesaikan, perkara ini kalau tidak diselesaikan dengan segera, akan menyebabkan bakat-bakat ini akan mencari peluang lain. Dan kita kena ingat, disebabkan perkara COVID ini bukan saja berlaku di Malaysia, di negara lain, para ekonomis di satu dunia pun dah bercakap tentang Great Resignation lah apa semua. Banyak syarikat membuka peluang untuk mencari bakat. Dan
disebabkan ICT, teknologi, kita boleh berkonferens, kita boleh berforum online saja sekarang. Bila kita bercakap isu brain drain, kita kadang-kadang brain drain sekarang dah tak perlu lagi kita berpindah secara fizikal pun. Saya boleh duduk di Malaysia tapi saya makan gaji dan bekerja dengan syarikat di luar negara. Saya cuma duduk di kampung saya mungkin, asalkan saya mempunyai internet yang baik. Itu boleh berlaku dah sekarang. Dan memang sedang berlaku. Dan perkara ini, kadang itu sebab kita boleh tengok bila syarikat-syarikat kita buka peluang pekerjaan, tapi tak ada orang yang nak menghadiri sesi temuduga atau sebagainya. Sebab kadang-kadang mereka mencari peluang yang lain. Mereka mencari peluang yang lebih baik. Yang sekarang begitu mudah sekali. Kita cuma perlu buka komputer, cari peluang tersebut. Itu sebab saya ingin tegaskan, kalau ibu ayah dan anak-anak tak sepatutnya lah menghabiskan terlalu banyak masa dengan social media ataupun main game ataupun menonton rancangan movie apa semua. Cari peluang yang boleh, yang selaras dengan bakat dan minat kita, di mana peluang tersebut begitu banyak sekali wujud sekarang. Kalau saya fikir, kalau peluangnya ada pada zaman usia saya muda dululah, wallahualam apa yang saya boleh buat. Mungkin kita tak boleh lah nak fikir macam tu, tapi peluang tersebut begitu banyak. Anak-anak di sekolah sebenarnya boleh cipta pendapatan, boleh cipta kreativiti masing-masing, hanya duduk di bilik dan ada komputer. Dan itu yang kita sebut talent, bakat sekarang ni. Kita pandai melukis, kita pandai menulis, kita pandai menyanyi, kita pandai apa pun. Kalau kita salurkan bakat tersebut ke dunia internet, online, dengan saluran yang betul, dia akan menjadi nilai tambah bukan saja untuk diri kita dan keluarga kita, tapi untuk negara kita sendiri. Sebab negara-negara macam Pakistan, Bangladesh, kita tahu mereka populasi tinggi, banyak juga rakyat mereka yang mempunyai pendidikan tinggi, dan mereka yang berpendidikan tinggi ini sebenarnya lah yang memberikan penawaran perkhidmatan untuk contohnya video editing lah, essay editing, apa semua yang professional level pada kadar yang agak berpatutan. Dan mereka memonopoli sebenarnya. Kalau kita tengok rakyat Malaysia kurang. Negara-negara maju banyak menggunakan khidmat-khidmat mereka. Sebab negara maju tengok apa cas yang mereka berikan sangat murah. Jadi bakat memang perlu dipupuk. Gunakan teknologi ICT sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri, bukan sahaja untuk di peringkat diri sekolah, tapi sebenarnya dah boleh ke peringkat global. Itu peluang yang tersedia sekarang, dan peluang ini kalau kita tak ambil, orang lain yang akan ambil. Itu untuk setakat ini. Terima kasih. Saya kira satu ulasan yang sangat baiklah daripada Dr. Naha tentang sebenarnya kita pada peringkat sekarang, pada ketika ini, kita memang dari segi penempatan bakat itu kita sebenarnya telah ada. Tinggal lagi kita perlu gunakan kelebihan teknologi macam doktor sebutkan tadi, dan kita pun kena optimumkan individu yang sebenarnya under employment untuk kita mendapat satu manfaat yang besar lah untuk ekonomi negara kita sendiri. Jadi kita dah sampai kepada pusingan ketiga lah, pusingan yang terakhir, dan saya ingin menjemput sekali lagi dua orang panel istimewa kita ini untuk memberikan kesimpulan dalam 1 minit tentang perbincangan kita ini. Dan jadi kita mulakan dengan Cikgu Hazwani. Silakan Cikgu. Okay, baik, terima kasih Puan Syahidah dan juga Dr. Naha. Izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Dan saya kira topik hari ini bagus
dan saya juga banyak dapat manfaatnya hari ini, ya Allah. Untuk menempatkan bakat anak-anak di persada negara ni bukanlah satu perkara yang mudah dan penting sebenarnya, yang kita memang kena ambil serius. Dan anak-anak ni juga mereka ni adalah anugerah yang terindah macam saya sebutkan tadi dalam surah Al-Kahfi, kerana anak-anak ni merupakan hadiah yang tak ada nilainya dekat dunia ni kan. Dan pinjamannya anak-anak ni hanyalah terlalu sementara, hanya untuk suatu ketika. Didiklah anak-anak ni, saya seru pada semua yang mendengar, didiklah anak-anak ni dengan asuhan yang sebaik-baiknya, kerana wujudnya anak-anak ni dia memberikan dunia ni merasa bahagia, dan lenyapnya anak-anak ni boleh menjadikan dunia ni sengsara. Na'udzubillah. Dan kita sebagai insan-insan biasa yang terpilih menjadi luar biasa, maka pikullah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, agar segala amanah yang digalas dibawa dengan hati yang ikhlas dan akan menjadi hadiah dunia untuk dibalas. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Hazwani. Silakan Dr. Muhammad Naha untuk kita simpulkan topik pada ini dalam 1 minit. Silakan Doktor. 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-Kahfi 46. Seperti yang cikgu pun dah baca ayat ni, harta kekayaan dan anak tu perhiasan dunia, dan sebaik-baik amalan ialah amalan yang kekal pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Amalan ini adalah mendidik anak dengan ilmu yang betul, dan anak ini dengan ilmu yang betul mereka akan menjadi bermata untuk keluarga dan juga negara. Itu dia akan jadi mal juga, al-mal kemudian. Dia sendiri dah perhiasan anak tu, dan anak yang menghasilkan sesuatu pun menghasilkan lagi keindahan. Bukan saja indah di dunia, tapi boleh juga indah di akhirat. Dan satu pepatah Melayu juga ada sebut, benih yang baik dicampak ke laut akan menjadi pulau jua. Itu saja kesimpulan saya. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah forum bicara ad-din ya, dengan topik menempatkan bakat anak-anak di persada negara pada kali ini. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada dua panel forum kita yang istimewa pada kali ini, Puan Syukri Hazwani binti Muhammad Sapawi dan juga Prof. Madya Dr. Muhammad Naha bin Muhammad Arsyad, kerana telah berkongsi pandangan ya, ilmu dan pengalaman kepada kita semua ya. Tak ternilai lah harganya ya, dan kebanyakannya banyak musuk kepada jiwa kita sendirilah ya, khususnya kepada ibu bapa. Dan tidak dilupakan kepada pendengar radio IKIM, inspirasi Inforia Islami di luar sana ya. Terima kasih kepada anda semua. Semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian dalam forum bicara ad-din kali ini. Sehingga berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Forum bicara ad-din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya, purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buana. Nur ilahi bercahaya di langit, Nur Muhammad bercahaya di bumi. Akhlak mulia yang terpuji, peribadi luhur murni, dikasihi, disayangi, kau penghulu para nabi. So
dan sunnah, petunjuk yang nyata, hidup sentosa di sulur cahaya. Menyala itu pelita, berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya, purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah, cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buana, nur ilahi bercahaya di langit, Nur Muhammad bercahaya di bumi, akhlak mulia yang terpuji, pribadi luhur murni, dikasihi disayangi, kau penghulu para nabi. Tanpa cahaya berhambalah kita, tanpa pedoman tersesat di dunia. Al-Quran dan Sunnah, petunjuk yang nyata, hidup sentosa di sulur cahaya. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dua. Sekejap. Ini je kawan saja ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini, Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Inspirasi Inforia Islam. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim.